ke surat 43. Betul je? Betul je? Salah? Ha? Bukan. Jauh mana? 10. Surau lain itu surau apa? Surau kat Gombak. Dia ada 2 tanda. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Summa ila hadrati walidina wa li masyayikhina. Khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Muka surat yang ke-10, baris perenggan yang di bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bahkan ada. Terkadang wajib berdusta, terkadang wajib berbohong. Bohong ni haram, tapi kadang-kadang diwajib pula bohong. Kat mana yang jadi wajib bohong? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Kita mempertahankan nyawa seorang Islam yang dizalimi. Yang ni boleh bohong. Orang tanya, orang tu ada kat sini ke tak ada? Walhal orang yang hendak dibunuh itu atas dasar zalim. Bukan atas dasar yang hak. Bukan atas dasar yang hak, yang benar. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya. Zaman ini kita pun tak tahu, kan? Sebab bila melihat akan perubahan sikap manusia, kan? Manusia seolah-olah naluri kemanusiaan itu macam dah hilang sekarang. Seorang ibu sanggup sembelih anaknya sendiri dan sebagainya. Zaman ini, zaman ini. Sebab itu Allah nyatakan siap dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni dah macam sifat binatang ternakan. Tapi Allah nyatakan lagi, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Ni maknanya sifat dan perangai manusia yang tidak ada iman dan agama. Pada ketika itu, akal dan nafsunya mengatasi akan ilmu. Akal dan nafsu mengatasi ilmu. Bukan tak tahu, tahu. Tapi disebabkan buat perkara ni tahu berdosa, buat perkara ni tahu salah. Tetapi apabila akal dan nafsu itu mengatasi akan ilmu itu sendiri. Dan sebab itu ilmu ini, apabila kita belajar, kita kena sampai kepada natijah ilmu.
Apa natijah ilmu? Belajar ni bukan sekadar kita isi masa. Belajar ni bukan sekadar kita mengambil pengetahuan. Belajar ini kena sampai kepada natijah saja. Natijah ilmu. Natijah ilmu ni yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia sebut di dalam kitabnya tentang ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Jadi apabila seseorang itu dia belajar, semakin dia belajar, semakin dia dikurniakan akan rasa takut kepada Allah. Baik itu jika ada ilmu saja, tetapi tidak semakin rasa khasyah, rasa takut dengan Allah. Ketika itu peluang akal dan nafsu mengatasi ilmu besar. Peluang, ya. Orang Selangor kan kita panggil peluang kan, chances lah. Takut tak faham pula apa. Dia tak panggil peluang, dia panggil chances. Ya, dia kontraktor dia tak panggil peluang. Dia kata kita ada chances dia. Jadi apabila peluang itu ya luas. Sebab apa? Sebab seseorang yang berilmu belum tentu dia dipelihara daripada kejahatan dan belum tentu dia boleh buat baik. Tetapi orang yang bertakwa dah dijanjikan oleh Allah di dalam pimpinan Allah. Ini ada dalam Quran. Kelebihan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa Allah janjikan banyak perkara. Kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin ada 40 kelebihan. Ya. Baik itu seseorang yang ada ilmu tapi tak dapat natijah ilmu. Ketika itu dia tak dapat pimpinan dan hidayah. Kita ada ilmu, kita tahu yang ni baik. Tapi kenapa kita tak boleh buat baik? Kita ada ilmu, dan kita tahu benda ni salah. Kenapa kita tak boleh meninggalkan perkara yang salah? Sebab ketika ilmu kita ini diatasi oleh akal dan oleh nafsu. Walaupun pengetahuan mengatakan kepada kita tak boleh, tetapi akal kita membolehkan. Kenapa akal kita membolehkan? Sebab nafsu kita adalah nafsu yang amarah. Kerana orang yang ada ilmu dia mengikut kehendak nafsu dia. Inna nafsal ammaratu bisu. Sebab kita bukan duduk zaman cerita Pak Pandey. Kita bukan zaman cerita Pak Pandey dan Mak Andeh. Ini bukan zaman kita. Ni dah zaman dah apa benda dah ni. Zaman ini yang Nabi sebut zaman fitan. Macam dulu kita rasa macam nak sentuh sikit. Dulu kita rasa orang pergi umrah kan ada application nak pergi masuk raudah kan. Siapa yang pergi umrah kan ada kan. Kita tengok tentang hadis Nabi kata besok orang yang mengerjakan umrah dan haji ada 3 golongan. Satu golongan, orang ni golongan dia kata Nabi golongan businessman. Dalam hadis tu tak sebutlah businessman dia sebab saya kuliah di Rawang. Nanti tuan-tuan cari hadis Nabi sebut businessman tak ada pula. Jadi biar kita bercakap mengikut apa yang ada di depan kita. Dia senang faham. Pertama Nabi kata golongan businessman, orang akan berniaga. Yang kedua Nabi kata golongan turis, pelancong. Dan yang ketiga Nabi kata golongan yang ketiga inilah orang yang mendapat haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, yang pergi kerana Allah dan Rasul. Lepas itu kalau kita tengok sekarang, tak tahulah cerita ni betul ke, sungguh ke tak. Sampai orang mampu beli slot untuk masuk raudah tuan-tuan. Slot ni bila kita
sampai peringkat orang kena beli. Jadi apa yang disebut oleh Nabi terjadi. Ya. Katakan orang boleh menjadikan satu sumber duit untuk berada di dalam rauda. Ya. Dan benda tu semakin mula menjadi jadi. Dan kita berada dalam takuk iman dan Islam yang lama. Kita maintain segi agama ni, maintain aja. Maksudnya kalau tak bangun tahajud, dari dulu tak bangun tahajud, tapi Dajjal nak keluar dah. Kan? Kiamat dah nak dekat. Tak? Kita dok maintain benda yang macam tu. Kalau kita lihat daripada sudut alam, gempa bumi terlalu kerap. Dan bila kita lihat pada hadis, di antara tanda kiamat itu apabila kerapnya berlaku gempa bumi. Tetapi orang tidak melihat perkara itu tentang zaman yang akhir. Orang kata ini dinamakan fitrah alam. Sebab apa? Sebab inilah dipanggil pemikiran-pemikiran yang cuba menolak akan kenyataan dan kenyataan kebenaran hadis apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan pemikiran sekularisme. Baik, jaga-jagalah kita lah, Kita yang mengaji ni kena jaga-jaga. Jangan sampai ilmu ini tidak memberi manfaat atas kita. Dan kita tahu, banyak dah tahu. Bila banyak dah tahu, langsung kita takuti dengan ilmu kita itu, kita menolak kebenaran itu sendiri. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Orang nak bunuh, tanya orang tu ada kat situ, kita wajib bohong supaya dia selamat daripada dizalim. Dan di antara dosa lidah ini seperti mengumpat. Sekarang dia dah canggih. Jadi mengumpat ini dah tak payah dah pakai mulut, dia boleh pakai jari. Kan? Suami buka aib isteri, jiran buka aib jiran. Sekarang ni lebih update lagi, orang dah tak pakai dah, orang pakai video pula. Jadi buka aib orang lain dengan divideokan, dengan dijarikan, kan? Jadi buka aib orang. Orang buat salah, lalu kita videokan. Zaman ini zaman video nombor 1. Siapa yang paling awal videokan perkara itu, dia paling rare. Macam itulah. Sekarang ni jalan untuk masuk neraka terlalu mudah. Benarlah apa yang Nabi cakap. Neraka ni ramai dan syurga ni tak ramai. Ini dia tak ada ruang bosan, tuan-tuan. Buat jahat, dia tak ada ruang bosan. Sebab Nabi memang sebut macam tu. Sebab neraka ni dihiasi dengan kecantikan. Jalan dia dihiasi dengan keelokan, kecantikan. Dia tak ada bosan. Ruang bosan tak ada. Nak mengumpat tak bosan, nak buka aib orang tak bosan. Tapi berbuat baik ini orang cepat bosan. Nak mengaji bosan, nak pergi surau bosan, nak zikir bosan. Sebab itu kita tak dengar orang buat benda dunia bosan. Tapi orang buat benda akhirat bosan. Istilahnya saya lemah. Jadi apabila berbuat benda dunia, tak pernah orang kata saya lemah lah, saya nak cari duit ni lemah pula. Tak? Sebab apa? Sebab dunia ni nampak. Walaupun tipu, tapi nampak. Walaupun tipu, tapi dia nampak. Sebab Allah nyatakan begitu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kemuliaan dia tipu, keelokan dia tipu, kesedapan dia tipu, yang kekal akhirat. Sebab itu kita kata, kita tahu, saya bawa benda ni tuan-tuan, bawa benda ni kepada ilmu usul. Kita tahu Allah
wajib bersifat baqa. Dan akhirat itu dipanggil kekal yang mendatang, kekal aridi. Sebab ia diciptakan, sebelum tu tak ada. Dan ditentukan oleh Allah kekal aridi. Ini adalah Quran, semuanya khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Baik. Sekarang ni yang kita suka, yang kita seronok, yang kita target ini, yang kekal ataupun yang binasa. Kita tak boleh tipu Allah. Yang kita sayang, yang maha baqa ataupun yang fana. Kita tak boleh tipu Allah, tuan-tuan. Kita tahu yang Allah tu baqa, tapi kita tak mendahulukan yang kekal. Kita lebih mendahulukan yang binasa. Kita kejar kemuliaan yang binasa daripada kejar kemuliaan yang kekal. Kita lebih kejar kebesaran yang binasa daripada kebesaran yang kekal. Kita lebih kejar nama daripada yang binasa, daripada nama yang kekal. Dan inilah kita tahu, tapi kita macam tak percaya. Kita tahu, tapi kita tak percaya. Ketika seseorang itu tidak mempercayainya, macam mana dia boleh yakin? Tahu, memang tahu Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah bersalah-salahan bagi yang baru. Tahu, tapi tak nak percaya. Orang yang percaya tentu dia akan yakin. Dan orang yang akan yakin, dia akan bertindak. Dia akan berlaku atas dia satu perubahan. Kita tahu, tapi kita tak percaya. Maka kita akan berada pada kehidupan yang sama. Cara laku yang sama, amalan yang sama, perangai yang sama. Sebab kita cuma tahu. Yang inilah kita kena perlu hati-hati. Sebab ketika kita kurang kepercayaan, kita mati. Mati dalam keadaan orang yang kurang percaya, bukan mati dalam iman, tuan-tuan. Saya semayang, Ustaz. Semayang belum tentu boleh sembayang. Orang yang semayang tanpa percaya, belum jamin lagi. Sebab iman ini percaya. Bila ditanya kepada Rasulullah apa itu iman? Iman itu tasdik, percaya. Membenarkan, percaya. Saya puasa Ramadan, Ustaz. Puasa saja belum tentu, jika mana orang ni tak percaya. Bila orang ni tak percaya, ketika itu puasanya ditolak. Kita cuma dapat puasa. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat puasa, dekat ujung tu, la'allakum tattaqun. Jadi selama kita puasa, dapat tak tu? Ayat yang ujung tu. Dia bukan cerita puasa tak makan, minum, korek hidung. Ni cerita lain. Kita memang tak korek hidung, tapi kita korek aib orang. Kita korek hidung tak? Allah takutnya korek hidung, nanti batal puasa, betul tak? Kita korek aib orang, kita tak takut batal amalan, amal ibadat. Sebenarnya, bila disebut pasal puasa, apa itu puasa? Puasa ni, kalau istilah, yang dikatakan puasa pada makna bahasa, imsak. Imsak ni apa? Tahan. Yang kita nak tahan ni apa dia, tuan-tuan? Nafsu kita. Yang nak lawan Allah. Yang lawan Allah ni nafsu kita, diri kita, roh kita. Yang lawan Allah. Ni yang lawan. Yang nakkan kebesaran, yang rasanya terlalu pandai, yang rasanya lebih baik dari orang lain, yang rasa kedekut. Sebab itu Allah didik dalam bulan Ramadan. Sebab itu ulama disebut Ramadan ini terhimpun seluruh amalan di dalam sebulan. Allah kikiskan nafsu kita ini supaya kita boleh berpindah
daripada amarah kepada lawamah. Tapi kita puasa puluhan tahun tak jadi pun. Kan? Jadi bermakna kita tak berjaya. Bila kita tak berjaya, maka kita tak ada habuan dalam Lailatul Qadar. Orang yang berjaya sahaja yang diberikan hadiah oleh Allah. Lepas itu kalau kita tanya, baik tuan-tuan, orang yang umur 60 tahun, dia dah puasa lebih kurang, kalau umur 10 tahun, mana dia dah puasa 50 tahun. Betul tak? Dalam 50 tahun, berapa kali dia tak dapat? Berapa kali dia dah dapat Lailatul Qadar? Kena tanya, kalau 50 tahun puasa, dia tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Raya semua orang jumpa, orang tak puasa jumpa raya. Orang puasa pun jumpa hari raya, orang tak puasa pun jumpa hari raya. Tapi sebab itu disebut oleh ulama tasawuf, hari raya orang yang beriman ini bukan hari raya Aidilfitri. Sebab hari raya Aidilfitri, orang puasa, orang tak puasa raya, tuan-tuan. Abulis As-Samarqand disebut di antara hari raya orang mukmin itu mereka yang menerima Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Itu dia. Ada. Tapi kita tak kisah dapat tak dapat, kata lantaklah, jangan tak dapat raya tahun ni sudah. Tak? Yang kita bising hari raya kan. Tak, Lailatul Qadar kat sini kena tahu. Kena tahu di mana tahap kita, di mana tempat kita. Orang mukmin dia akan risaukan tentang hari raya pada sisi orang mukmin. Orang mukmin dia akan risau Eid ini. Dia panggil Aidul Mukminin. Hari raya bagi orang mukmin. Baik. Jadi kita puasa dah lama dah. Tapi kita macam tu juga. Puasa dah lama tapi macam tu juga. Jadi saya semayang 20 rakaat, Ustaz, memanglah 20 rakaat pun, tapi kalau mengumpat tak berhenti, tak guna 20 rakaat. Orang gaduh. Saya ni, orang panggil, saya ni bila dah tua, otak tu jadi gila sikit. Orang gaduh pasal 20, pasal 8. Saya tak gaduh pasal 20, pasal 8. Saya gaduh pasal macam mana nak jaga amalan. Kau buat 20, kau buat 8, bergaduh sama-sama. Tapi dua-dua ni tak berhenti mengumpat. Nak buat apa 20 kalau tak berhenti mengumpat? Nak buat apa buat 8 kalau tak berhenti bergaduh? Kan amalan orang hasad, amalan ni terbakar, betul tak? Nabi cakap macam mana kayu kering yang dimakan oleh api. Jadi buatlah semayang banyak mana pun. Tapi kalau yang membakar amalan ni tak jaga, jadi apa amalan tu? Jadi sebenarnya lagi banyak ibadat, kita jadi orang makin baik. Jadi bila kita berbuat ibadat, ibadat ini akan jadi saham, akan jadi aset. Dia jangan jadi sampah. Saya tak nak bergaduh. Lepas tu orang sebut Ustaz Ahmad Rizam ni dia tak kisah langsung pasal tu. Saya tak nak kisah pasal tu sebab ada benda yang lebih besar yang menjadikan amalan tu rosak. Jadi baikkan diri. Baikkan diri. Jadi kita sama-sama sebab kita belajar. Kita orang mengaji. Kalau orang mengaji masih hasad, masih mengumpat, orang tak ngaji lagi lah. Itu yang saya selalu pesan. Kata-kata mesti saya pesan. Saya kata kalau orang semayang bergaduh, orang tak semayang, yang sujud pun bergaduh. Mana lagi yang tak sujud? Jadi sebenarnya kita kena tanya diri kita, berusaha ke arah kebaikan. Kita usaha ke arah baik.
Usaha arah baik. Jadi kita tengok diri kita. Semakin aku berada dalam majlis ilmu, makin mengaji, makin beramal, aku macam mana? Aku makin yakin tak dengan Allah? Aku makin yakin tak dengan akhirat? Aku makin percaya tak? Ataupun aku makin tak percayalah dengan akhirat ni sendiri? Ya? Ilmu lain tuan-tuan, hidayah dan taufik lain. Tak semesti orang ada ilmu mendapat hidayah. Tak semesti. Sebab itu dalam semayang Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita ada azam, kesungguhan yang kuat untuk berbuat ibadat, kita takkan mampu buat ibadat jika mana kita tak mendapat hidayah daripada Allah. Sebab itu ujung tu ada wa iyyaka nasta'in, sambunglah ihdinas siratal mustaqim. Baik. Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Itulah mengumpat. Mengumpat ni apa dia? Kalau dia dengar, dia tak suka. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Haram tuan-tuan. Mengumpat ni haram. Bukan sunat tau. Yang seronok sangat ni. Sekarang tuan-tuan zaman fitnah. Zaman fitnah. Bergaduh, cerita dengan orang. Dia tak cerita dengan jiran, tapi kita cerita dalam medsos, media massa. Jadi semua orang tahu. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Jadi berapa banyak kita dah buat dosa besar? Berapa banyak? Kemudian sekali kita mengumpat, seluruh amal saleh kita diberikan kepada orang yang kita habis. Sekali umpat kosong balik. Sekali umpat kosong balik. Sekali umpat kosong balik. Kalau dah kosong, mati macam mana? Yang kosong ni amal saleh. Yang kita sedekah RM2 tu yang kosong. Sebab kita jenis memang je ahlul quduqutun. Tak? Mana kita dengan Allah ni berkira-kira tuan-tuan. Dengan Allah kita berkira-kira. Walhal kita terlupa yang bagi kita rezeki ni Allah Ta'ala. Tapi ketika dia datangkan peluang kepada kita, kita berkira-kira. Padahal Allah bagi tahu kita perniagaan yang tidak akan rugi adalah berniaga dengan Allah. Dengan orang rugi tuan-tuan, dengan Allah tak akan rugi. Tak akan pernah berlaku kerugian. Tapi kita tak percaya. Kita tahu tapi tak percaya. Kita tahu berniaga dengan Allah tak akan rugi 1 plus sekian. Tapi kita tahu tak percaya. Agak-agak Quran ni kalau tak percaya dia jadi apa? Kan rukun iman ada 6. Betul tak? Rukun iman ada 6. Kena tengok. Jadi yang kita kena risaukan, bagaimana keadaan aku nak balik jumpa Allah. Sebab perkara yang pertama ditanya tentang akidah. Dia tak tanya, encik, orang mana? Oh, saya orang Perak. Anak apa orang? Tak ada. Malaikat tak ada interview macam tu dia. Masuk, tinggal 7 langkah, lalu ditanya, siapa Tuhan kamu? Dan kita masih tak percaya.
Ya. Banyak benda tuan-tuan, ya. Kalau kita kaji pada usulnya banyak perkara. Ya. Kerana barang yang datang padanya dan beberapa janji seksa yang bersangatan seperti firman Allah Ta'ala. Kita dah sejam ke? Belum kan? Ha? Malam ni rasa lama no lah ngaji rasa. Tak nak kiamat dia tu. Tak, dia sebenarnya akhirat macam tu je dah lah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik. Sekalian mereka yang beriman, ya. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Ya, lagi-lagi kita buruk sangka dengan Allah. Ya, kenapa ya Allah Taala, kenapa ya? Selalu orang nak petikai akhir zaman ni selalu. Ya. Orang sampai zaman ini, zaman orang buruk sangka dengan Allah. Zaman ini. Kemudian, ya, jangan buruk sangka sesama manusia. Ya. Baik. Bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Jangan cari aib orang. Jangan cari aib orang. Itu dia. Zaman ini zaman memang tak boleh tuan-tuan. Sekarang zaman ni zaman orang telefon kat tangan. Telefon kat tangan. Kamera ni bukan kat tangan dia, sampai dekat cermin pun ada sekarang ni. Cermin kereta. Jadi sekarang ni, ya, apa-apa dirakam oleh orang. Orang akan rakam. Buat apa pun orang akan rakam. Jadi sama ada benda itu jadi aib, lalu tersebar aib tu. Zaman ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Itulah kalau moyang kita hidup, dia tengok orang zaman ni pelik lah. Kalau moyang kita hidup lah, dia tengok zaman ni, ya, orang dulu, ya, kalau makan baca bismillah aja. Sekarang tak. Orang sekarang kalau makan dia baca bismillah, tangkap gambar dulu, kan? Dah lah tunggu datang makan tu lambat. Lepas tu nak makan pun lambat lagi sebab kena tangkap dulu. Dah tangkap semua baru boleh makan. Jadi kalau orang dulu tengok, aku rasa pelik. Apa penyakit orang zaman sekarang? Walhal dulu kalau nak makan tu senang aja. Ya. Sekarang ni dah jadi macam susah nak makan. Ya. Zaman inilah, ya. Zaman ni. Jadi kalau kita jamaah surau ni, kalau ada rajin-rajin tangkap gambar makanan ni, kalau boleh kurangkanlah. Sebab apa saya kata kurangkan? Kerana dia boleh jadi berdosa, kerana kita menyakiti hati orang fakir. Orang lain yang tak mampu nak makan, dia teringin. Orang dulu tuan-tuan, dia tak ajar yang ni daripada ulama, yang ni daripada kitab ni, dia tak ajar. Tapi dia ajar melalui adat dan budaya. Sebab orang dulu, dia mengajar kita ilmu, tapi melalui adat dan budaya.
Ya, sebab adat dan budaya ini boleh menjadi kebiasaan. Kalau ilmu belum tentu jadi kebiasaan, sebab dia cuma pengetahuan. Dia tak boleh diamalkan. Bukan tak boleh, mana orang susah nak amalkan. Lalu orang dulu dia menjadikan ilmu tu sebagai budaya. Contohnya apa? Dulu kalau kita balik daripada musafir, kan kita bawa balik buah apa yang sedap-sedap. Kan mak kita kata tutuplah dalam kain. Jangan pergi nampak jiran. Perasan tak? Jadi kalau nak bagi tak apa, tayang dia kata. Kalau tak nak bagi, tutup. Dia cakap supaya jiran ni tak nampak dan tak ada rasa nak. Kan? Kan orang dulu anak ramai. Bila sekali balik, kan dia orang kerumun. Ada tengok balik, dia beritahu mak, orang sebelah bawa balik rambutan, durian. Kan mak kita suruh tutup. Jangan sampai menyakiti hati fuqara wal masakin. Jika sampai bab menyakiti, ketika itu boleh jadi berdosa. Jadi ruang buat dosa sekarang senang dan mudah. Sebab orang dulu ilmu itu dijadikan budaya. Ilmu itu dijadikan adat. Itu dia. Sekarang orang ada ilmu, tapi ilmu itu tidak dibudayakan. Jadi ilmu sekadar ilmu, tidak menjadi amalan masyarakat. Lepas itu menghormati orang tua-tua. Orang dulu budayakan, adatkan. Contohnya, kalau ada orang tua yang jalan kaki, kita naik basikal, berhenti dulu, tegur, kemudian minta izin, saya jalan dulu ya, macam tu. Lalu ilmu menghormati orang yang lebih tua, maka dibudayakan, bukan sekadar ilmu. Sekarang tak tahu. Ini ilmu ni ada. Sebab Nabi sebut, sayangilah kanak-kanak dan hormatilah orang lebih tu. Tahu, semua orang tahu. Tetapi tidak dibudayakan. Maka tidak menjadi amalan. Ketika ada ilmu tidak menjadi amalan, ketika itulah maka masyarakat jadi rosak. Cuma pandai. Baik. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Besok di akhirat dia akan makan daging saudaranya yang mentah. Maka benci kamu akan dia. Maknanya jangan buat fakarihtumuhu. Jangan buatlah, tinggallah. Itu orang Melayu cakap macam itulah. Tinggallah, janganlah. Macam tu. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Takutlah akan azab Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi, wallahu alam. Cukup ya, Cik? Ya, dah lah ya? Boleh, Cik? Cukup lah ya? Isyak dah belum? Sambung lagi lah sampai 8.45. Sebab saya tengok macam nak mati semua tiang saya. Sekarang jangan main-main tau. Kadang dia tahu-tahu diam. Ramai sekarang orang mati dalam surau. Tu saya tengok tonton. Tu saya ngajar, saya suka perhati kiri kanan. Tengok macam nak mati je. Tu yang saya kata, udah je dah lah kata. Baik, kita terus lagi sampai 8.45. Halang-halang dah terus. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi dan Tabrani dan Abu Syah dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Ni pesan Nabi. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Maknanya dosanya lebih teruk daripada dosa zina. Dikatakan bagi Nabi SAW, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Kenapa mengumpat itu lebih teruk dari zina? Maka bersabda ia Nabi, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya, dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Orang yang pernah kita umpat, jika mana dia tak maafkan dosa kita, selagi itulah kita takkan lepas daripada azab Allah. Kalau seorang tak apa tuan-tuan, kalau 1000 orang dah umpat, ini betul-betul orang cakap nalar ke. Kalau seorang tu kira boleh tahan lah kan. Tapi tak tahan juga kalau masuk neraka. Tak, kalau 1000 orang, kita hidup 70 tahun, takkan seorang kot, macam impossible kan. Agak-agak lama mana kita nak masuk neraka. Sebab dosa ni dipanggil dosa yang tertangguh. Dosa yang tertangguh. Jadi kita minta rahmat Allah lah tuan-tuan. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi SAW, antara dosa lidah ni tadi menyalahi janji. Dosa yang hal mengumpat dah selesai. Antara menyalahi janji tanpa uzur. Orang suka buat janji, tak tunai. Suka buat janji, jaga. Jaga. Sebab dia salah satu daripada tanda munafik. Orang kata munafik tak apa ustaz, jangan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Duduk neraka paling bawah sekali. Ya, tak alah munafik je pun ustaz. Saya janji tapi tak tunai, tapi saya semayang. Orang selalu cakap macam tu kan. Janji semayang ustaz. Semayang. Sebab itu aqimus salah, dirikan semayang. Tegakkan salat dalam diri zahir batin. Kan semayang ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Allah didik kita, qalbun kita sentiasa buat kerana Allah. Sebab itu lafaz niat lillahi ta'ala. Ni yang Allah ajar dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang, ibadat, hidup, mati, semua kerana Allah. Kau jangan buat kerana orang lain, sebab ini perintah. Dalam surah Al-Kahfi kan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Betul ayat tu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ambil ujung. Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada.
Jangan sesekali. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik dengan Allah. Sebab Allah dah ajar, lillahi ta'ala. Kau buat apa pun, buat kerana aku. Sebab apa? Sebab kalau kau buat kerana aku, itu tanda syukur. Sebab yang bagi apa semua ni, Allah. Kalau Allah tak hidupkan kita, tak dapat semayang. Yang kita nak belagak kita, orang semayang, kalau tak dibagi hidup, tak dapat semayang. Kita tak boleh nak semayang, tapi kita disemayangkan. Kita nak action macam mana? Kita nak belagak macam mana? Ya? Nak belagak macam mana? Jika tidak dikurniakan oleh Allah. Lepas itu kadang-kadang benda yang ada pada kita, kita mula rasa kita punya. Ini masalah kita. Sebab kita terlupa. Yang kita ni diberi pakai. Lepas itu Allah sebut dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah bagi, besok aku tanya, kata Allah. Bukan bagi saja-saja. Bagi tanya. Aku bagi harta banyak-banyak sekian, kau buat apa? Bukan bagi saja-saja, lepas tu enjoy, pergi Pulau Langkawi, mandi pakai spender. Kan? Senang kalau bagi tak kena tanya. Bagi kena tanya. Sebab kita ni nak balik ke sana, tuan-tuan. Saya pergi jalan-jalan dengan anak-anak. Anak saya belanja saya hotel 5 star tengah laut. Tak salah duduk hotel tengah laut, tapi rasa macam mana? Ada rasa bongkak sikit tak? Ada rasa sombong sikit tak? Ya. Jadi yang salah bukan hotel, yang salah orang yang duduk hotel. Sombong tak? Kalau mula rasa sombong, yang tu ditanya oleh Allah. Sebab Allah akan tanya setiap perkara yang tidak bersepakat dengan Allah. Perkara yang tidak bersepakat, perkara yang tidak diredai Allah. Dunia ni, ambil pakai. Apa nak pakai, tak apa. Tapi jangan lawan Allah. Jangan sampai apa yang Allah bagi, kita gunakan untuk melawan kembali kepada Allah. Lawan ni, maksudnya zahir batin. Zahir batin. Sebab itu Allah didik kita dalam semayang. Dalam semayang, kita kalau kentut takut tak, tuan-tuan? Kentut, nak bergerak lebih. Kita semayang, ikut semayang, jaga kan. Jaga. Kenapa luar semayang tak boleh buat macam dalam semayang? Kenapa? Jadi semayang kita tak berjaya. Kita cuma semayang menyelesaikan perintah. Jadi jagalah. Semayang turun cantik-cantik kan. Cantiklah. Nak kentut pun, kalau orang Selangor dia panggil siap tahan tu. Kan? Ada istilah satu lah, tapi malas ni kan orang kata kataan tak elok pula kan. Dia siap tahan tu, tahan. Ni kalau kentut ni batal semayang ni, dia kata. Tak? Kenapa luar semayang tak nak tahan nafsu daripada batalkan amalan? Kita semayang berapa tahun? Bukan sekali, tuan-tuan. 1 hari 5 kali tu tak campur semayang sunat. Kalau campur semayang sunat tu berapa rakaat tu? Tuan-tuan, kalau semayang 70 tahun dah kira boleh jadi wali tau. Ni bukan wali nikah ni, wali abdal tau. Tapi kenapa kita semayang banyak tahun Allah tak sayang kita? Sebab kita cuma semayang kerana menunaikan perintah. Jadi kita tak bawa amal semayang di luar semayang. Ini rukun fi'li. Rukun qauli. Kita sentiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil. Jadi sebab itu,
peruntukan. Dia ada peruntukan. Orang puasa ada peruntukan. Orang semayang ada peruntukan. Orang zakat ada peruntukan. Peruntukan orang semayang, Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makin semayang, makin jadi orang baik. Jadi kenapa kita tak boleh jadi orang baik? Kalau dilihat, makin semayang kita makin jahat. Semakin kuat bergaduh, semakin putus silaturahim, semakin hasad, semakin kejar dunia yang tak ada yang nak musnah, kan? Masa tak ada duit dulu okey, dah ada duit mulalah kedekut. Tak? Makin kedekut lah, makin tua makin kedekut lah. Sepatutnya makin tua makin pemurah sebab dah nak mati. Betul tak? Tak, kalau teori dia lah. Kalau teori dia, kan, saya bagi satu macam ni lah. Tuan Haji kita kan pembaca pengulas sukan. Kalau 20 tahun ulas sukan, agak-agak expert tak Haji? Kan? Kita dah tak payah pakai teks, betul tak? Tapi kalau 20 tahun ulas sukan, masih nak tengok teks, orang kata apa Haji? Tak kenal player pun je. Macam itulah semayang. 20 tahun semayang, perangai tak berubah. Agak-agak semayang tu Allah terima tak? Saya nak bawa diri saya dengan tuan kat situ. Sebab Allah sebut dalam Quran macam tu. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu dapat mencegah perkara fahsyak dan mana kalau kita cakap bahasa orang kita, semayang ni makin semayang makin jadi orang baik. Tapi kalau makin kita semayang, makin kita tak boleh baik dan kita bertambah kejahatan, apa yang terjadi pada semayang aku? Ini persoalan. Dia jadi macam tanda soal. Ya. Baik. Sabda Nabi SAW 8.45. Sebab Haji Dollar dah buka beg tu, saya dah tahu dah. Dia nak simpan kitab tu. Cukuplah situ ya, 8.45. InsyaAllah kita jumpa lepas Hari Raya. Sebab bulan puasa saya tak keluar mengajar. Kerana saya ada program untuk madrasah. Sebab saya ada baca kitab setiap malam di madrasah lepas tarawih. Jadi semua program surau masjid memang saya tak ambil dalam bulan Ramadan tahun ni. Tuan tolong doakan kami sihat, saya sihat, dan saya pun doakan tuan-tuan sihat. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah semakin kasih gitu. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tak ada kasih sayang Allah, ada sihat pun tak guna. Bila kita sihat dalam kasih sayang Allah, maka sihat kita ni Allah pimpin kita kepada jalan kebaikan sebab Allah sayang. Tapi kalau kita sihat tapi dalam kebencian dia, jadi Allah tak bagi kita benda baik. Macam tu juga kalau kita ada harta kita makin bertambah, tapi kita tak dapat kasih sayang Allah, maka dengan harta yang ada pada kita, kita makin sombong, tak boleh buat baik, kita jadi hubud dunia, makin sayang. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, dunia ni tak salah, harta ni tak salah. Yang salahnya ketika kita menerima harta tu, bagaimana keadaan kita. Kita makin baik ke atau kita makin jahat? Kita makin dekat dengan Allah atau kita makin jauh dengan Allah? Yang ni kita kena tengok. Jika kalau nikmat yang kita dapat menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka nikmat itu dinamakan rahmat. Tapi kalau nikmat yang kita dapat, tak kisahlah nikmat apa, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat pangkat, dan nikmat itu membuatkan kita semakin jauh dengan Allah, maksudnya kita semakin rosak, maka nikmat itu dinamakan istidraj, kemurkaan Allah.
Kita makin sombong, kita makin sayang, kita makin jadi takabur, kita makin melawan Allah. Maka dinamakan istidraj. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Pertemuan saya dengan tuan-tuan, insya-Allah ada umur kita jumpa lagi. Dan untuk pengetahuan madrasah kita yang di Kuala Terengganu, alhamdulillah hampir 40% progres bangunan surau itu berjalan. Alhamdulillah, tiang untuk atas dah mula konkret. InsyaAllah mungkin Ramadan ni bim atas akan, mungkin dalam bulan ni juga bim atas akan konkret, dan kita dah mula nak ikat batu bata untuk dinding. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pembinaan madrasah kita yang di sana, dan juga tuan-tuan tolong doa madrasah kita yang di sini, yang 2 biji dan 2 buah ni, Darul Atiq, Darul Ulum. Saya selalu bercakap dengan tuan-tuan, kenapa kita buat kerja ni? Supaya besok kalau kita mati ada bahagian kita. Yang tu je tuan-tuan. Sebab itu saya selalu minta dengan Allah supaya Allah tak keluarkan saya daripada jalan ini. Kenapa? Sebab kita tak kuat semayang. Semayang kita tak kuat. Kita nak semayang macam sahabat-sahabat, tutup wali, kita tak kuat kan, sampai 50 rakaat baca Quran setiap hari. Kita tak sekuat itu. Kita akui, sebab kita kenal diri kita, dan kita akui tentang kelemahan diri kita. Tetapi ada jalan-jalan yang membuatkan orang-orang lemah seperti kita masih ada peluang. Itu saya sebut dengan tuan-tuan tentang hadis, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Chances yang diperuntukkan kepada kita ni cukup hebat. Pertama, sedekah jariah. Ini orang ada harta. Kalau orang tak ada harta macam mana? Tak semua orang ada harta, kan? Jadi orang ada harta, maka diberikan jalannya oleh Allah. Orang tak ada harta macam mana, kan? Jadi ada peluang. Nabi kata ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu itu menjadi manfaat atas kita dan atas umat. Jadi orang kata, saya harta pun tak ada ustaz, ilmu pun tak ada, mana chances saya? Allah tak zalim. Lalu ada peluang yang ketiga. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh. Jadi anak yang saleh ini sebagai jariah kita. Semasa kita telah meninggal dunia, mereka berbuat baik untuk kita. Anak yang kita didik itu, setiap amalannya hasil. Ada orang kata kebaikan anak ni ayah tak dapat. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, tapi bukan hadis anak. Tapi Nabi sebut macam ni, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang tunjukkan orang buat baik, dia dapat kebaikan itu. Sama tuan-tuan, dia tak ada kurang pun. Tuan-tuan, kita tunjukkan kebaikan pada anak kita. Dan setelah kita meninggal dunia, kebaikan yang kita tunjukkan itu, dia buat berterusan. Maka setiap amalan yang dia buat, Nabi kata kafa'ilihi. Sama je, tak ada kurang. Kita tunjukkan orang buat jahat, macam tu juga. Orang tanya kita, bang, kedai nombor ekor kat mana? Kita pun konon-konon lah kan, keluarga Malaysia. Lalu kita tunjuk kat situ lah encik, kedai nombor ekor. Dia pun ambil nombor ekor. Jadi tercatat dah pada kita dosa ambil nombor ekor. Sebab kita menunjukkan jalan kepada orang buat jahat. Sabit kepada kita dia buat jahat. Seumpama kita menjual parang senjata kepada perompak yang nyata-nyata dibagi tahu kita dia nak merompak. Haram. Jadi seorang Allah Ta'ala dia tak zalim, tak ada harta. Ada orang yang dilebihkan pada harta, ada orang lebih pada ilmu, ada orang tak ada kedua-duanya. Maka ada peluang anak yang saleh. Sebab itu semasa kita hidup ini, tunjukkanlah anak-anak kita kepada kebaikan. Tunjukkan.
Sebab bila kita mati, dia masih istiqamah dalam berbuat baik, kita dapat tuan-tuan. Tak rugi pun. Ya. Tak payahlah nak pening-pening kepala. Ya. Ya, nak pening-pening kepala fikir buat apa. Ya, Allah ni rahmat dia luas, ya. Baik, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim azwajana wa zurriyatana minal waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, tutuplah segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan-Mu. Ya Allah, tutuplah segala kebodohan kami dengan ilmu-Mu. Ya Allah, tutuplah segala kehinaan kami di dunia dan di akhirat dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, jadikan kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami dan orang di sekeliling kami mengasihi kami kerana kasih dan sayang kepadamu dan kepada kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mengembirakan orang di sekeliling kami dan orang di sekeliling kami mengembirakan kami, seperti mana kekasihmu telah mengembirakan umatnya sepanjang hidupnya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.